The spermatid's nucleus condenses, the acrosome appears, and the tail begins to grow. Much of the cytoplasm is shed. As spermiogenesis completes, the sperm cells break free from the Sertoli cell lining of the tubules into the lumina. The sperm cells are then stored in the epididymis, where they functionally mature. Okay, itu animation, very short animation of the process. Alright, kalau you boleh recall balik apa yang teacher ajar you, spermatogenesis occur dalam buku teks you on page 288, okay, inside the male testis. Alright, dan ditunjuk pada you kat sini secara spesifik, it occur, okay, inside the, kalau you tengok, the spermatogenesis is a process of sperm production that takes place in the seminiferous tubules inside the testis. Okay, inside this, all the tubules yang banyak-banyak ni, kalau kita potong dia, you akan nampak condition dia macam ni lah. Ini cross section of the tubule. Okay, and you have on the very outer layer tu is your primordial germ cell. Okay, untuk lelaki lah. Okay, dalam male, they are born with this lah. Okay, ada primordial germ cell and it will remain there as primordial germ cell sehingga the male reaches puberty. Okay, at the point dia reaches puberty, kalau you tengok dekat sini, alright, the cells, the primordial germ cell tadi will start to undergo repetitive mitotic division. Okay, and you dapat spermatogonia. Spermatogonia is still diploid. Okay, dia masih 2N. Dia masih lagi contain 46 chromosome. Once dia reaches puberty, okay, dia cakap pada you tadi, the cell will start undergoing growth. Okay, ini dalam buku teks you ditunjuk on page 289. Alright, you get daripada spermatogonia undergoing growth phase, it simply grow in size sahaja. Dia tak buat sebarang cell division dekat situ and you get the primary spermatocyte. Okay, I mentioned before the names ni kena hafal sebab dia nama khas. Okay, tak boleh tukar sesuka hati lah. Alright, primary spermatocyte will undergo meiosis, the first meiotic division. Okay, ni ditunjuk pada you. After the first meiotic division, you dapat 2 sel. Okay, 2 haploid cell sekarang. Dan these are the secondary spermatocyte. Buku teks you tunjuk pada you. Okay, daripada primary spermatocyte which is 2N, itu ialah diploid. After dia complete meiosis 1, you dapat secondary spermatocyte which is already N. Okay, itu ialah haploid. And dia akan complete dia punya meiosis. So each one of this cell akan pecah lagi 2 to give you spermatids. Okay, spermatid is already haploid obviously. Tapi dia masih lagi undifferentiated. After dah jadi spermatid, baru dia akan differentiate into bentuk yang kita kenal lah. Ini bentuk sperm. Alright, boleh tengok on page, buku teks you, page 292. Dia cerita pada you the characteristic of sperm. Okay, apa yang dia ada. And kalau you tengok dekat sini, the sperms, dia diproduce di sini, dia mature kat sini dan dia tunjuk pada you, dia tak jelas sangat kat sini tapi dia tunjuk pada you the Sertoli cell. Okay, the cell itself dia tak tunjuk dengan jelas, cuma Sertoli cell dia lebih besar daripada sel apa tu, sperm. Okay, spermatogonia ataupun spermatid dia lagi besar. And function dia disebut dalam buku teks you, Sertoli cell within the wall of seminiferous tubules provide nutrient. Okay, once dia dah mature macam ni, then dia akan migrate. Dia akan keluar daripada seminiferous tubule, dia akan pergi kepada epididymis. Okay, dia cakap tadi benda ni akan berkumpul. Ni keluar, dia berenang nak pergi ke epididymis lah. Dia akan berkumpul di epididymis and dia akan di release out lah by the male during ejaculation. Okay, so itu sahaja proses untuk spermatogenesis. Okay, video ni teacher akan share, cuma dia tak ada subtitle. Kalau you tengok buku teks you, dia simplify sebagai ni lah. Alright, buku teks you simplify dalam bentuk ni supaya you dapat terus connection dengan the number of chromosome. Sebab selalunya dalam exam dia ada tanya, especially dalam soalan objektif, dia suka tanya ni. Okay, at this point berapa jumlah kromosom dia, at this point berapa jumlah kromosom dia.
And bear in mind the number of chromosome ni, okay, I mentioned all the time, dan setiap kali exam akan ada pelajar yang buat kesalahan. Number of chromosome is characteristic of species. Okay, untuk human jumlah kromosom 2N kita ialah 46. So kalau N sahaja dia ialah 23. Tapi ini untuk human sahaja. Okay, kalau dia bagi contoh dalam soalan an organism, whatever organism yang dia tak namakan, ada bilangan kromosom 60, dia cakap 60 kromosom untuk semua dia punya diploid cell. So dia tanya sperm cell dia ada berapa, bahagi 2 sahaja of dia. Jangan kau pergi jawab 23. Sebab 23 tu hanya untuk human sahaja. Okay? Sama kalau dia cakap an organism, sperm dia ada kromosom 20. So dia tanya kalau sel biasa, chick cell dia, berapa bilangan kromosom dia, kau darat 2 je, 40. Okay, tak semestinya inilah sebab ini hanya untuk human. Dalam exam dia boleh bagi any kind of organism atau any kind of numbers. Suka hati dia lah sebab rule-nya, konsepnya masih sama. Okay, diploid cell akan ada 2 copies of each chromosome. So jumlah dia double, haploid cell jumlah dia separuh daripada diploid. Okay, tolong fahami itu. Untuk oogenesis, alright, oogenesis prosesnya masih sama, cuma the timeline sahaja yang berbeza. Teacher mention pada you. Yang ni pun teacher akan share nanti videonya, dalam YouTube pun ada. Okay, and it's slightly complicated berbanding yang lelaki. Simply because inilah, okay, dan because of the incomplete cell division at the end of the process. Okay, so kita tengok dulu videonya. I'll stop sharing dulu kejap. Sebab videonya ada di YouTube. Teacher tak perasan, teacher tak download. Share that kan. Okay, let's watch this. Oogenesis, production of egg. The production of egg in the female reproduction organ, the ovary, is called oogenesis. The production of reproductive cells in females occurs during certain periods. The eggs are protected and nourished by the ovary. There are a large number of follicles in the ovary. There is one primary oocyte in every follicle. Every month, one egg cell matures and is released into the fallopian tube to allow fertilization to occur. The eggs are formed from the 2N parent cell found in the ovaries of the reproductive system. These cells are called oogonium. The eggs begin development from the 3rd month, when the female is still in the uterus of its mother, and continues until it reaches a certain age. The oogonium multiply through mitosis before the female reaches puberty. The oogonium grow and develop to prepare for meiosis. These cells are called primary oocytes. In contrast with sperm production, during the production of eggs, meiosis produces one mature gamete. The 2N chromosome parent cell, oogonium, produces 2N chromosome cells after meiosis 1. Of these, the small one is called first pole cell, while the large is called the secondary oocyte. As the cells complete meiosis 2, 3 small pole cells and 1 ootid with a large cytoplasm is formed. The pole cells produced during division disappear by dissolving. However, the ootyt differentiates to form a mature egg cell. The purpose of meiosis during egg formation is to halve the number of chromosomes. Okay, ini pun dia very simplified, okay, compared to what you see dalam buku teks you lah. Okay, earlier on dia cakap pada you this, okay, keadaan ovary macam ni, you will only see dalam female.
Alright, waktu dia lahir tu dia hanya ada ni Okay, ini yang dia tunjuk pada you panjang-panjang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 sel ni. Okay, this is what happened in steps. Alright, bukan ini sepanjang masa keadaannya. This happen in step daripada yang kecil, they grow in size sehingga it gets released. Alright, kalau you tengok dalam buku teks you page 291, okay, gambar rajah ni similar. Female born, lahir-lahir je dia dah ada this structure, okay, dan jumlahnya fix, alright, of your primary oocyte. So everything else dalam male dia start by masa puberty, dalam female dia start masa dia conceive dalam perut mak dia, okay. So kalau you tengok dia pecah kepada timeline, and I would rather you follow textbook punya ni lah, sebab tu teacher berhati-hati untuk share video, sebab video tak disusun ikut buku teks you. Okay, so kalau kita follow textbook you, dia dah bagi timeline, ikut je timeline yang dia bagi. Alright, I'll stop the video. Share. Tengok buku teks you, sebab buku teks you memang dia lain. Untuk oogenesis, I can't find any video yang exactly macam buku teks you. Alright, this process ni berlaku before birth, masa the fetus dah decide dia punya gender, dia punya ovary dia dah start develop, okay, the primordial germ cell akan undergo mitosis to produce oogonia. Oogonia akan grow in size to become primary oocyte, okay, but because primary oocyte is encapsulated, dia di enveloped by an outer layer of capsule, okay, dan capsule tu kita panggil follicle. Alright, sebab tu you ada that term, okay, oocyte dan follicle, okay, you ada the oocyte dalam follicle. Follicle ni sel-sel luar, alright. So after puberty, masa perempuan dapat dia punya first height dia, okay, at that point the process of meiosis 1 starts to be completed, okay. Masa sekarang female your age semua rasanya dah reach puberty lah. Okay, kalau you tengok adik-adik you yang sekolah rendah, budak perempuan yang sekolah rendah, chances are dalam ovary dia berada dalam keadaan ni. Okay, ovary dia contains primary oocyte which is arrested at prophase of meiosis 1. Di sini masa dia lahir je, this primary oocyte dah undergo meiosis 1. Okay, dia dah buat meiosis 1 dan dia arrested at prophase 1. Okay, arrested tu maknanya berhenti. Dia terhenti di prophase 1 dan prophase 1 ni akan bersambung at puberty. Baru meiosis 1 completed. Okay, after the completion of meiosis 1 baru you dapat the formation of secondary follicle. Cuma kalau you tengok gambar rajah dia tunjuk pada you kat sini, secondary follicle ni akan keep on growing, menambah size dia dan menambah actually layers of cell surrounding it dan the fluid yang ada dalam dia to form Graafian follicle. Okay, Graafian follicle masih contain, alright, this cell sama je. Okay, dia masih contain the secondary oocyte. Kenapa primary oocyte kat sini? Secondary oocyte ni salah ni. Betulkan buku teks you. Ini dah secondary oocyte. Mengarut betul lah buku teks ni. Sangat banyak kesalahan. Okay, follow. Sebab tu follow teacher betul-betul Apa yang teacher cakap pembetulan tu tolong buat. Okay. After dia dah complete meiosis 1, follicle tu dah secondary follicle. It's no longer primary follicle. Okay. So oocyte yang ada dalam dia ialah secondary oocyte lah. It's no longer primary oocyte. So the size of the follicle will change. So now dia dipanggil Graafian follicle tapi oocyte dalam dia masih secondary oocyte until it gets released lah masa ovulation. Alright. So untuk female, the meiosis 1 never completes unless ada fertilization. Sebab tu dia tunjuk pada you kat sini. Kat sini. Okay. Mana dia ni? Ni. Okay, kat sini. If this happen, number 7 ni berlaku, kalau berlaku fertilization, the moment sperm come into contact dengan ovum dan penetrate masuk dalam outer layer of the ovum, baru the meiosis 2 dalam ni akan complete lah. Ni proses ni hanya akan berlaku kalau ada fertilization. Kalau tak, dia akan remain sebagai secondary oocyte. Okay, so tolong baca, fahami cerita yang diceritakan dekat sini. Okay, semua cerita ni dia dah ringkaskan untuk you.
To be honest, teacher tak galakkan untuk you pergi kepada YouTube untuk baca pasal benda ni, sebab most of the videos yang teacher tengok, they are either too simplified atau they are too complicated. Okay? Lebih mudah untuk you faham sahaja cerita buku teks, sebab itu je limit yang dia nak you tahu. Okay? Boleh? Boleh belajar? Boleh. Semua senyap je kan. Don't worry, kita akan tengok soalan sikit-sikit later. Okay. But for now, kita go through. Teacher nak masuk. Yang ni boleh baca sendiri sebab semua table comparison ni is for you to memorize, to be honest. Okay, comparison table. I should remind you, dalam exam, kalau dia ialah soalan structure dan dia bagi ruang garisan. Okay, garisan untuk you jawab. Jangan pernah sekali-kali you buat table dalam soalan structure. Okay. According to penanda SPM, soalan structure hanya menerima table kalau ruang yang dibagi ruang jawapan dia tu ialah kosong. Macam matematik, ruang dia kosong, tak ada garis. Di situ you boleh lukis table. Kalau dia buat garis, bermaksud dia nak ayat penuh. Jangan kau bagi table kat dia. Bagi table dia memang takkan tanda. You akan dapat kosong terus. Dalam esei, table diterima syarat tablenya macam ni. Macam buku teks. Kalau you tengok table buku teks, dia bagi ayat penuh. Okay, proses spermatogenesis, dia tak cakap kalau you pelajar-pelajar yang pemalas ni, dia akan buat table macam ni. Spermatogenesis, oogenesis, happen in testis, happen in ovaries. Jangan. Sebab kalau you tengok buku teks, dia guna ayat penuh. Memang dia buat ayat sepenuhnya untuk cerita apa yang berlaku dan dia compare the same category. Okay, kategori yang sama. Ini baru betul. You boleh dapat markah kalau you nak buat table dalam exam, given that table dia macam ni. Macam sama sebiji macam textbook. Okay, kalau you tengok ayat similarity textbook you, both processes take place. Dia cerita macam tu, ayat penuh. Dia tak ada buat ayat-ayat ringkas atau poin-poin pendek, tak ada. Alright, so kalau you nak buat table, sebab setiap kali pelajar akan degil. Kita cakap buatlah ayat penuh sebab soalan esei, dia nak buat juga table, kau buat. Okay, tapi buat macam ni. Kalau you choose untuk tak dengar cakap teacher, then you akan risk kehilangan markah lah. Sebab you dah diberitahu, so tolong ingat. Alright? Okay, kita nak masuk menstrual cycle sebenarnya hari ni. And menstrual cycle agak panjang, to be honest. Dan ceritanya lagi lah, dia tak complicated, tapi sebab ada banyak player yang control menstrual cycle, you mungkin akan confused. So kita go through dia slowly. Dia introduce pada you, benda pertama yang dia introduce ialah hormon. Sebab untuk menstrual cycle, dalam perempuan, menstrual cycle ni kitaran haid lah. Okay, untuk yang tak tahu, dalam perempuan, menstrual cycle is controlled, regulated closely by the balance of hormone. Alright, sebab tu kalau perempuan yang ada masalah period, chances are benda pertama yang doktor akan buat ialah check dia punya hormon level dia. Sebab chances are ada masalah pada hormon. Okay, sebab tu dia introduce pada you hormon dulu. And bear in mind teacher, setiap kali kelas topik ni sepatutnya teacher bagi disclaimer. Apa yang teacher ajar ialah sekadar scientific knowledge. Okay, kalau ada anything yang I mention makes you uncomfortable, bagi tahu supaya teacher boleh explain kenapa teacher phrase my word macam tu. Okay, but rest assured I'm not the kind yang akan buat stupid jokes pasal benda macam ni. So if there is anything that makes you uncomfortable, bagi tahu. Okay, so kalau you tengok dia cerita pada kat sini, menstrual cycle is the production of secondary oocyte. It's actually involve the development of follicle dalam ovary, the release of follicle daripada ovary, okay, and at the same time the thickening of endometrial wall lah. Okay, perempuan bila ada development of follicle dalam ovary dia, ada dua kemungkinan untuk dia. Okay, satu ialah ada fertilization dan dia get pregnant. Dua ialah tiada fertilization dan dia dapat menstruation. Okay, so menstrual cycle untuk perempuan is actually preparation for pregnancy. Unless there is no fertilization, then those preparation akan di-scrape lah, dia akan dibuang dalam bentuk period dia. Okay, dan dalam satu cycle, you dah belajar dalam lower form, cycle untuk perempuan biasanya sebulan lah. Okay, dalam Islam dia kira sebulan, 30 hari. But secara sainsnya kita kira daripada, it can go as short as 27 days to maybe 32-35 days. Dia tengoklah sebab very rarely perempuan ada cycle yang regular. Okay, sebab dia bergantung sangat pada hormon.
Dan lelaki jangan fikir benda ni tak ada kaitan dengan you lah. Okay. Chances are one day you will get married dan knowledge of menstrual cycle is very important untuk family planning. Alright. Sama ada you nak dapatkan anak atau you tak nak dapatkan anak. Alright. Okay. So cerita lain you boleh baca. Dia cerita kat sini apa yang berlaku pada endometrium wall, dia akan thicken. Okay, dia akan tebalkan dinding rahim. Endometrium wall ni ialah dinding dalam rahim tu lah. Ditebalkan sebab di situ boleh berlaku implantation, tempat di mana fetus nak develop lah. So it's to prepare for pregnancy, kita mention tadi. By thickening tu bermaksud dia akan tambah blood vessel sebab kalau uterus nak, kalau fetus nak develop, okay, dia perlu dapatkan nutrien dan nutrien dia semua datang dari mak dia. So blood vessel akan ditambah. Sebab tu kalau perempuan dia dapat period dia yang keluar ialah darah lah. Darah sebenarnya dan sel mati. Okay, it's the wall of the endometrium yang collapse, keluar bersama semua blood vessel yang dibina tadi. Okay. Dan dia cakap kalau tak berlaku fertilization, secondary oocyte tadi akan matilah. Kalau you tengok kat sini dia guna terminologi, dia guna term secondary oocyte, dia tak guna ovum. Sebab situasi atas ni. Okay. Ovum hanya akan terbentuk bila berlaku fertilization. Kalau tak berlaku fertilization, dia ialah secondary oocyte. Okay. Sebab ovum ialah nama untuk that cell selepas completion of meiosis 2. Tapi meiosis 2 tak akan berlaku selagi tak ada fertilization. Okay. So sebab tu dia cerita kat sini terminologi yang diguna ialah secondary oocyte. Secondary oocyte akan mati, okay, dan endometrium wall akan be shed lah. Okay, collapse saya cakap tadi. Dia akan dikeluarkan daripada badan perempuan dalam bentuk bleeding. Yang kita panggil bahasa sainsnya menstruation, bahasa pasarnya ialah period. Okay. Dan the process of menstrual cycle ni is controlled by 4 main hormones. Ada 4 hormon yang penting dalam proses ni dan hormon ni dihasilkan di 2 tempat. Alright. Bear in mind tempat hormon dihasilkan dan tempat hormon bekerja berbeza. Okay. Hormon is produced by gland and it actually affect certain cell, specific cell. So ada 2 gland yang hasilkan hormon, pituitary gland dan ovary. Pituitary gland hasilkan 2 hormon, follicle stimulating hormone, FSH. Dalam exam, I was told that FSH dan LH ni diterima dalam bentuk singkatan sebab dalam biologi tak ada dah perkataan lain yang membawa, FSH ni tak membawa maksud lain, dia memang membawa follicle stimulating hormone. LH ni memang luteinizing hormone, diketahui secara generalnya. Okay, so FSH dan LH rasanya diterima kalau pelajar tak ingat nama penuh dia, okay, dan dia tulis FSH. Cuma kalau pemeriksa yang cerewet, okay, dia cadangkan bahawa pelajar sentiasa cuba ingat nama penuh sebarang singkatan. Tulis dulu nama penuh singkatan dia baru guna singkatan. Okay, so do keep that in mind. Alright, we do have 2 follicle stimulating hormone, as the name suggests, dia stimulate follicle. Okay, stimulate follicle to grow. Dan tempat kerja dia ialah ovary. Okay, dia dihasilkan oleh pituitary gland dalam otak you, in your brain. Okay, it will travel in the blood. It will go to the ovary dan kehadiran dia di ovary akan stimulate your primary follicle tadi untuk grow, okay, into secondary follicle and into Graafian follicle. Luteinizing hormone, okay, is hormone that is important for ovulation. Ovulation ni ialah release of secondary oocyte. Oocyte from ovary. Okay. Itu ovulation. Ovulation ni ialah proses secondary oocyte tadi keluar daripada ovary pergi ke fallopian tube. Ini proses ni. This particular process is the ovulation process. Alright. Dan dia dikawal secara ketat oleh luteinizing hormone. Kita akan tengok kejap lagi, dia bagi graf pada you. At the point di mana luteinizing hormone peak tu, jumlah dia paling tinggi, itulah berlakunya ovulation. Okay. Dan because ovulation berlaku, corpus luteum akan terbentuklah. It is controlled by luteinizing hormone. Again, sebab dia simulate release of ovulation, tempat kerja dia ialah di ovary as well lah. Sebab ovulation berlaku di ovary. Okay. Dan at the same time,
once you dah dapat formation of FSH, kalau you tengok dekat sini, FSH akan affect release of estrogen, stimulate the release of estrogen. Dan estrogen dihasilkan oleh ovary. Okay, secara spesifik sebenarnya dihasilkan oleh the maturing follicle. Okay, dan dia bekerja di endometrium, dia bekerja di uterus. Estrogen akan dihasilkan oleh ovary, dia travel dalam blood dan dia pergi kepada uterus untuk membantu repair of the uterus wall. Okay, and another hormone is called progesterone. Progesterone sebenarnya dihasilkan oleh dia ni corpus luteum. Tapi sebab corpus luteum berada di ovary, so kita tulis secara general tempat dihasilkan dia ialah ovary lah. Dan progesterone berfungsi dalam uterus as well. Okay, so these are dua ni are pituitary gland hormone working in the ovary. Dua ni ialah the ovarian hormone working in the endometrium. Okay, dalam uterus. Alright, so yang ni function selebihnya you boleh baca sebab kita akan tengok apa connection antara hormon dan tolong tengok buku teks you. Teacher minta buka buku teks you sebab graf ni sangat popular keluar dalam soalan structure atau soalan essay. Okay, kena fahami apa yang berlaku dengan graf dan teacher terpaksa kecilkan dia sebabnya teacher nak tunjuk secara penuh. Okay, bear in mind semua yang ditunjuk pada you ni berlaku serentak cuma dia pecah kepada 3 benda, level of hormone masa tu, apa berlaku pada follicle masa tu dan apa berlaku pada endometrium wall masa tu. Tapi dia berlaku di masa yang sama. Alright, cuma tempat mungkin berbeza dan benda yang berbeza. Okay, so follow teacher satu-satu. Teacher tunjuk pada you kat sini. Cycle, sebab namanya cycle, dia tak ada permulaan pengakhiran dia. Dia ialah cycle. Okay, cuma untuk memudahkan pelajar belajar, kita letak permulaan dia di mana, akhirnya di mana untuk menstrual cycle. Dan kalau you tengok dekat sini, day 1 ni kita letak permulaan hari 1 untuk menstrual cycle ialah hari pertama dia punya period. Untuk perempuan, it's the first day of menstruation. Okay, hari pertama darah keluar. Itu ialah the first day of your cycle. Okay, dan kalau you tengok kat sini, dia buat usually menstrual cycle will last up to 27 to 30 days. Okay, so menstruation akan berlaku biasanya up to 7 days. Untuk perempuan 5 to 7 days tu normal. Tapi ada orang yang menstruation dia pendek, ada orang yang menstruation dia panjang. Dalam Islam dia benarkan up to hari ke-15 lah. Okay, perempuan boleh bleeding dan dikira sebagai period selama 15 hari. Lebih daripada 15 hari itu kita kira abnormalities, mungkin ada darah penyakit. Alright, untuk sains pun diterima setakat itu, cuma secara average perempuan biasanya akan dapat menstruation dia, period dia tu 5 ke 7 hari. Okay, so bleeding dikira sampai this point. Sebab tu dia lukis pada you ni. Yang berdalah ini menunjukkan bleeding, darah tengah keluar. Okay, tapi kalau you tengok masa darah tengah keluar, apa yang tengah berlaku, tengok kat sini. Alright, the first hormon yang mula naik levelnya ialah hormon ni FSH, warna hijau ni. Okay, follicle stimulating hormone. Sebab the moment you dapat menstruation, badan tahu bahawa tak ada ovulation, tak ada fertilization berlaku. Dia ni tak pregnant. Okay, kalau dia ni tak pregnant, kita kena prepare for the next cycle supaya mungkin ada possible pregnancy. Macam tu. Okay, and to prepare for that, benda pertama kena berlaku ialah follicle kena develop lah. Sebab tu FSH dihasilkan. Sebenarnya it's a connection between the hormones. Kalau you tengok dekat sini, dia cerita pada you, okay. Ni. Alright, progesterone stops the release of FSH dan LH. Okay, dia ada dalam regulation of hormone. Kalau dulu dia ada ajar dalam silibus pelajar, sekarang teacher tak pasti kenapa dia buang. Tak ada perkataan yang kita panggil negative feedback. Dan kita ada positive feedback. Okay, feedback mechanism. Alright, ini refer kepada macam mana one substance dalam badan you affect the other substance. Okay, there are situation di mana
dalam badan you, production of hormone A akan menyebabkan hormon B terhasil. Itu ialah positive feedback mechanism. Okay, the production of a certain substance will stimulate the production of another substance. There are also negative feedback in which the production of certain hormone or certain substance will inhibit the production of another substance. Macam ni lah. Okay, if you have high level of progesterone, progesterone tu akan inhibit production of FSH dan LH. You tak akan dapat FSH dan LH. Dan ini kita akan tengok logik kenapa dia berlaku. Sebab memang dia kena berlaku macam tu. Okay, kalau tak badan you akan go haywire. Dan ini yang kita panggil process of negative feedback mechanism. Okay, something that is produced negatively affect the production of another thing. Okay, so kalau you tengok dekat sini, FSH you akan mula dihasilkan kalau progesteronnya rendah. Ni kat sini. Ni yang progesteron warna purple. If progesterone and estrogen level is low, then you will get production of FSH. Production of FSH will cause the follicle to develop in the uterus. Okay? In the ovary. Ini yang berlaku dalam ovary. This is what happened inside the ovary. Okay? The follicle, primary follicle you will start to develop. Development dia ni melibatkan the completion of meiosis 1 dan the growth of follicle dia. Okay? Bila dia complete meiosis 1, you dapat secondary follicle. Secondary follicle akan start to grow into Graafian follicle. Okay, dan level of FSH akan naik bila dia ni start to develop. Okay, tolong faham dan tolong follow teacher satu-satu. FSH dihasilkan menyebabkan follicle develop. Okay, sebab FSH dia stimulate follicle. Once follicle start to develop, this developing follicle will start to produce estrogen. Sebab tu you nampak level of estrogen warna pink tu dia start naik. Okay, dia start naik bersama dia ni. The bigger the follicle you, the higher the level of estrogen. Sebab dia ni yang hasilkan estrogen. Okay, boleh follow teacher lagi tu? Boleh. Okay, so when you get estrogen, tolong ingat estrogen dihasilkan di ovary oleh dia ni dan dia akan pergi kepada ini. Dia pergi kepada endometrium. Apa yang dia buat? Estrogen ni kerjanya ialah repair dinding endometrium, which is why you nampak bila estrogen makin tinggi, ni level estrogen naik, apa jadi pada dinding endometrium you? Dia makin tebal. Okay, so that's what you see happening here, kaitannya. When follicle starts to develop, okay, daripada follicle yang kecil dia jadi secondary follicle and Graafian follicle, more and more estrogen is produced. The higher the level of estrogen, the more repair in the endometrium wall will occur lah. Sebab tu you nampak selepas perempuan habis dia punya period, that's when dinding endometrium dia mula dibaiki balik. Okay, dia akan bina balik sel baru, dia akan bina balik blood vessel yang baru, dia akan tambah ketebalan, dia akan tambah bilangan blood vessel so that dia bersedia untuk the next possible fertilization. Okay, so itu yang berlaku di sini. When the level of estrogen increases, dinding endometrium you akan dibaiki dan level of estrogen increase sebab ada follicle tengah develop. Alright, tolong fahami itu. When follicle is developing, tolong tengok dekat sini, FSH akan mula turun. Okay, jumlah FSH akan mula turun. Cuba fikir logik, alright, fikir logik bersama teacher. Perempuan hanya boleh develop satu sahaja follicle setiap bulan. Dalam satu menstrual cycle dia hanya boleh develop satu follicle sahaja. Dan teacher dah cerita sebelum ni logiknya. Dia tak boleh hasilkan banyak-banyak ovum sebulan. Sebab nanti setiap ovum tu kalau berlaku fertilization, setiap ovum tu boleh jadi fetus. Takkan dia nak pregnant sampai 4-5 orang sekali pregnant. So setiap bulan once dah ada satu follicle develop, kita tak nak follicle lain develop. Hence the reason kenapa FSH mula turun lah. Sebab FSH ni dia akan bantu follicle develop. Okay, so level dia mula turun sikit. Tapi dia akan peak at one point hari ke-13, hari ke-14 bersama hormon kuning ni. Ini LH. Okay, hormon warna kuning ni ialah LH. Dalam banyak-banyak hormon, teacher bagi tahu pada you karakteristik anak.
supaya mudah untuk you identify bila dia bagi graf. Biasanya dalam exam dia suka bagi graf semua ni. Empat-empat ni atau dia bagi satu sahaja. Tapi tengok dengan hari dia. Alright? Karakteristik dia. Progesteron, karakteristik dia ialah jumlah dia akan tinggi di hujung-hujung cycle. Sebab progesteron dihasilkan oleh corpus luteum. Corpus luteum hanya akan terbentuk selepas ovulation. Jumlah progesteron hanya akan sangat tinggi di hujung-hujung cycle. Hari ke, biasanya dia start di hari ke 18 hingga ke 28 lah sampai habis cycle. Okay, situ. Nampak graf yang mula-mulanya rendah, tiba-tiba hujung cycle naik tinggi, chances are itu ialah progesteron. Okay, LH tinggi dia di hari 14. Sebab untuk perempuan biasanya ovulationnya berlaku pada hari 14. Okay, ni point ni. Ini ialah tempat di mana ovulation berlaku. Okay, so itu point di mana LH tinggi. So tengok hari. Kalau dia bagi satu je graf pada you, mula-mula dia rendah, lepas tu dia peak hari 14 dan dia turun. Chances are itu ialah hormon LH. Okay. Macam mana nak kenali estrogen? Estrogen biasanya pada teacher lah. Kalau teacher tengok, teacher tak akan tertukar dia dengan LH. Sebab estrogen dia akan peak sebelum LH. Itu karakteristik yang you kena belajar lah. Estrogen, high level of estrogen ni sebenarnya akan trigger LH untuk jadi tinggi. So estrogen kena peak dulu sebelum LH peak. So dia akan peak sebelum LH, sebelum hari 14 lah. FSH, cara mudah teacher nak kenali dia ialah dia naik tinggi dulu sebelum orang lain. Itu karakteristik FSH. Dia naik dulu sebelum orang lain, earlier on in the cycle dia yang paling tinggi. And then dia akan keep on turun. Alright? Selalunya. Cuma dalam exam biasanya soalan akan bagi clue. Hormon tu diproduce oleh apa atau diproduce di mana atau bekerja di mana. So you boleh pair that up lah dengan information tu. Okay? Alright. So kalau you tengok, follow kat sini. Once follicle are developing, because estrogen are being produced by the follicle, dinding rahim you menebal lah. Alright? Sehingga up to day 14. Okay? Estrogen akan peak. Kalau you tengok kat sini, cerita dia kat sini. Cerita dia panjang dia sebenarnya. You boleh baca. Teacher tak go through this sebab ini tujuannya untuk pelajar baca. Dia cakap FSH stimulates follicle growth in the ovary. Within the primary follicle, the oocyte grow, which is contained within the Graafian follicle. Growing follicle release estrogen. Estrogen encourage follicle maturation and also encourage endometrial wall repair. Okay. Low level of estrogen, dia cakap inhibit the release of FH and LH ni via negative feedback mechanism, which in turn prevent the growth of new follicle. Ni yang teacher cakap tadi, kalau dah ada follicle yang terbentuk, kita tak nak follicle baru terbentuk juga. Sebab patutnya hanya satu follicle sahaja yang grow dalam ovary perempuan at any one cycle. Okay, dalam mana-mana satu cycle, satu je follicle ideally sepatutnya grow. Okay, dan tolong baca betul-betul supaya you tak confuse. Dia sebut dekat sini low level. Ini masalah dengan hormon. Hormon might function differently dan influence others differently depending on its level. Okay, sebab kat sini kalau you tengok, kalau estrogen level is high, estrogen level increase and peak at day 12. Okay, dia tinggi, paling tinggi hari 12, which stimulate the production of this hormone. Okay, gonadotropin releasing hormone GnRH. Dan high level of GnRH ni akan stimulate FSH dan LH. Sebab tu teacher cakap tadi, LH dia peak selepas estrogen. Okay. At this point, high level of estrogen akan trigger high level of FSH dan LH. Dia perangai dia macam tu. I can't give you the detail sebab we don't quite understand macam mana exactly. Ini mekanisme interaction antara sel lah. Kalau you nak fahami, dia terlalu kompleks. Okay. Cuma at this point, satu, GnRH ni boleh guna term ya, GnRH. Kalau penuhnya ialah gonadotropin releasing hormone. GN, gonadotropin, R releasing H hormone. Okay. Dan itu yang berlaku you nampak. Kalau teacher, I find it easier for me to memorize atau to remember
bila teacher tengok graf macam ni. Okay, because low level of estrogen will cause the FSH to decrease. But high level of estrogen will increase the level of FSH dan LH. Okay, itu yang dia cerita pada you dekat sini. And then once LH ni tinggi, okay, the high level of LH will cause ovulation. Okay, which is the release of secondary oocyte from Graafian follicle, and that happen on day 14, hari 14. Memang dalam mana-mana buku sains pun kita memang guna hari 14. Okay, so it's characteristic of LH lah. Kalau you tengok graf mana-mana, dia tunjuk hormon tu peak pada hari 14, no for sure itu ialah LH. No argument about it. Memang tak ada argument. Memang LH. Okay, so tak payah confuse. And LH akan go down in concentration after ovulation. Selepas ovulation dia memang turun terus level dia. Okay, tak ada confusion kat situ, langsung. But when secondary oocyte is released from the Graafian follicle, dah keluar daripada Graafian follicle you, sekarang follicle ni dah jadi kosong. Okay, follicle yang kosong dia akan jadi corpus luteum. Dan corpus luteum ni akan mula release estrogen. Sebab tu, progesterone. Sebab tu level of progesterone mula naik. Okay, dan di sini dia cerita pada you. LH stimulates corpus luteum to secrete estrogen and progesterone. The combination of estrogen and progesterone inhibits FSH dan LH. Progesterone stimulate endometrial wall thickening. Okay, dia punya function dia lebih kurang sama dengan estrogen. Kalau estrogen dia stimulate the repair of endometrium wall. Okay, estrogen mana kat sini encourage follicle maturation and encourage endometrial wall repair. Okay, kalau progesterone dia encourage thickening. Alright, dan dia akan maintain the thickness tu throughout the entire cycle lah. Okay, but kalau you tengok dekat sini, tolong fahami apa yang berlaku. Ada dua kemungkinan. Graf ni, hujung dia ni ada dua kemungkinan lah. Yang you nampak sekarang ni in case of no fertilization. Okay, kalau tak ada fertilization, grafnya akan berbentuk macam ni. Tak ada pregnancy, progesterone level akan turun sebab corpus luteum akan degenerate. Kalau ada fertilization, in case of there is fertilization, proses ni tak akan berlaku. Okay, corpus luteum tak akan degenerate, dia akan remain dalam ovary dalam bentuk corpus luteum untuk tempoh beberapa bulan. Selalunya 2 to 3 months. Okay, dia akan kekal. So level of progesterone akan kekal macam ni. Dia tak akan turun lah. Alright, level of progesterone dia tak akan naik tapi dia akan kekal mendata. Jumlahnya akan kekal constant, banyak tu. Okay, kalau berlaku fertilization. Yang ni no fertilization, yang ni fertilization berlaku. Okay, kalau fertilization berlaku bermaksud ada pregnancy lah tu. Okay, tolong fahami itu. Sebab dalam exam pun pernah keluar soalan ni. Okay, dia bagi gambar rajah dan disuruh you predict apa level of that hormone kalau berlaku fertilization. Okay, I tell you now, bila berlaku fertilization, apa yang kita nak berlaku dalam badan perempuan ialah dinding endometrium dia kekal tebal. Sebab dia nak support the growth of fetus. Okay, so progesterone dan estrogen level dia akan kekal tinggi lah. Alright, kita tak nak development of new follicle. Okay, sebab development of new follicle bermaksud possibility for fertilization, possibility for pregnancy. Tak nak lah, dah pregnant, nak pregnant lagi macam mana? Okay, so sepanjang perempuan tu pregnant, FSH dan LH levelnya akan low. Dia akan sentiasa rendah. Okay, tolong fahami tu. Boleh? Anak-anak? Boleh. So kalau you tengok cerita dia kat sini, dia cerita pada you, if fertilization does not take place, okay, the decreasing LH level will cause corpus luteum to degenerate. Disebabkan dah tak ada corpus luteum, tak ada estrogen dan progesterone, kita kembali ke sini. Low level of estrogen and progesterone, mana kat sini, okay, with the absence of progesterone and estrogen, okay, the menstruation occur and this will trigger production of FSH. Okay, bila estrogen, progesterone you turun, jumlahnya rendah, okay, low level of estrogen dan progesterone akan stimulate the production of FSH dan LH.
balik. Okay, so akan bermula cycle yang baru. Ini cycle hujung ni kalau dia tak ada pregnancy, apa yang berlaku hujung ni ialah you sambung balik kat sini. Okay, dia akan ikut balik cycle yang baru lah. FSH akan dihasilkan, folikel baru terhasil, estrogen and progesterone terhasil, dinding uterus you akan dibaiki balik dan prepare balik untuk pregnancy. Kalau tak berlaku pregnancy di hujung cycle tu, you akan dapat balik menstruation lah macam tu. Okay, so itu ceritanya, dia cerita pada you. Without stimulation from estrogen and progesterone, endometrium will shed and menstruation will begin. Okay, kalau tak ada estrogen dan progesterone, dinding rahim tu akan runtuh lah, it will rupture, dia akan keluar sebagai darah period. Okay, dan because low level of estrogen and progesterone will no longer inhibit hypothalamus and pituitary gland, so you dapat secretion of FSH and LH. Bermulalah new cycle dengan new follicle. Okay, kalau berlaku fertilization, corpus luteum will continue to grow dan dia cakap ada continuous production of progesterone and estrogen lah. Okay, dan ini akan berlaku sehingga production of placenta terbentuk. Okay, bila berlaku placenta formation, placenta tu akan ambil alih tugas corpus luteum. Sebab tu teacher cakap corpus luteum hanya akan kekal selama berapa bulan je lah. Okay, sehingga placenta terbentuk betul-betul. Once placenta dah terbentuk elok, dia akan mula secrete progesterone dan estrogen. So dia pula yang akan sambung tugas untuk continually thicken the endometrium wall lah supaya fetus boleh grow dengan baik. Sebab tu you akan tengok kejap lagi kalau kita discuss pasal masalah pregnancy atau masalah fertility ni, dia mungkin ada kaitan yang sangat jelas dengan hormon lah. Okay, ada orang yang boleh pregnant tapi tak boleh nak contain the pregnancy. Cepat gugur contohnya. Mungkin kemungkinan besar dinding rahim dia tak cukup tebal. Kemungkinan dia tak ada production of progesterone dan estrogen yang cukup. Okay, so boleh bagi hormon treatment. Kita akan tengok kejap lagi lah yang tu. Okay, setakat ni boleh faham apa yang diceritakan dekat sini? Anak-anak? Boleh. Boleh. Cuba matchkan gambar rajah ni dengan cerita dia lah. Sebab dalam buku teks you dia letak page ni sebelah-sebelah. Sekarang sebab teacher tunjuk macam ni, atas bawah lah susah untuk teacher nak tunjuk. Okay, dalam buku you dia dah permudahkan pada you, dia dah letak sebelah-sebelah dan dia dah guna ayat yang ringkas-ringkas pada you. Okay, kalau you masih lagi susah nak faham, then you can probably go online dan cari. Cuma be careful sikit, match cerita online tu, on YouTube tu dengan cerita yang ada dalam buku teks you lah. Okay, banyak je cerita menstrual cycle ni dan boleh follow satu-satu dia punya cerita in terms of hormone level, follicle development and changes in the endometrial thickening lah. Okay. Okay, setakat tu ada soalan? Chances tak ada soalan sebab confused lagi tu. Okay, but I'll proceed. Teacher akan habiskan sampai sini. Alright. Tadi teacher cerita sikit role of hormone in pregnancy and miscarriage. Okay, miscarriage ni ialah keguguran. Okay, kalau you tengok corpus luteum will continue to produce estrogen and progesterone up to 3 to 4 months after pregnancy. After that, corpus luteum akan hilang dan digantikan oleh placenta. Okay, placenta akan ambil alih sehingga dia melahirkan lah. Dan the level of progesterone yang tinggi akan inhibit FSH dan LH. So tolong ingat, perempuan sepanjang dia pregnant, dia tak akan ada production of new follicle. Okay, development of new follicle, dia tak akan ada ovulation dan dia definitely tak akan dapat period lah. Okay, sebab dapat period tu bermaksud dinding rahim dia runtuh, which is not good for pregnancy. Okay, so therefore menstrual cycle and ovulation do not occur throughout pregnancy. However, kalau dia ada masalah production of progesterone and estrogen, mungkin benda tu akan menyebabkan rahim dia lemah lah. Dinding rahim dia tak cukup tebal untuk tampung pregnancy. Okay, so masa menempel boleh menempel, tapi bila fetus tu mula membesar, mula develop dan mula bergantung banyak pada dinding rahim dia tak cukup tebal dan tak cukup kuat untuk pegang, mungkin akan jatuh dan dia akan dapat miscarriage lah. Okay, so due to decrease of progesterone level. So kalau perempuan tu biasanya kerap sangat miscarriage, chances doktor akan buat test tu dululah. Tengok level of estrogen, progesterone dia tu
stabil ke tak throughout the pregnancy. If it happens to be unstable, then chances are kita boleh buat hormone treatment lah. Bear in mind kita ada synthetic hormone, progesterone dan estrogen ni semua actually FSH, LH, progesterone dan estrogen kita ada synthetic hormone. Hormon yang dihasilkan dalam bentuk ubat-ubatan supaya dia akan sama ada stimulate production of the hormone atau mengambil alih tugas hormon tu dalam badan ni. Okay. And untuk perempuan ini lelaki kena tahu jugalah PMS premenstrual syndrome untuk perempuan biasanya berlaku masa period lah, sebelum atau selepas period atau semasa period. Kalau you tengok kat sini cerita pada you between 7 to 14 days before the first day of menstrual cycle, okay, and it usually due to imbalance of hormone lah. Tak semestinya estrogen and progesterone je, biasanya disebabkan oleh dua ni, tapi ada perempuan yang akan sakit masa ovulation. So chances are itu masalah dengan LH dia. Okay. Ada perempuan yang akan sakit masa darah nak keluar. Okay. So itu mungkin berlaku disebabkan oleh cramp muscle dia. Alright. Tapi severity of the syndrome pun bergantung kepada perempuan. Ada perempuan yang tak ada pun PMS ni. Ada perempuan yang memang ada PMS. Dan yang ada severe PMS tu biasanya indicative of imbalance hormone lah. Okay. Hormon dia yang tak balance. And satu lagi yang perlu tahu, you mungkin tak akan menghadapi ni lagi lah. Okay, mak mungkin dah hadapinya menopause. Okay, I mention perempuan lahir dengan jumlah follicle yang fix. Okay, dia lahir-lahir je dia dah ada sejumlah follicle dalam ovary dia dan jumlah tu je lah yang dia akan ada seumur hidup dia. Habis jumlah tu, habislah dia punya menstrual cycle. That's when dia akan hit menopause lah. Okay, menopause ni berlaku bila you dah habis follicle yang boleh develop dalam ovary. Okay, bila dah tak ada follicle, you will no longer get production of estrogen and progesterone. Okay, so there is less and less estrogen and progesterone which will cause less and less FSH dan LH lah. Sebab tu perempuan kita cakap dia ada expiry date lah, bahasa bukan tak sopannya, macam itulah bahasa. I dislike the term lah, tapi nak memahamkan you. Okay, dia ada timeline dia untuk perempuan disebabkan ini. Okay, however kita ada sekarang teknologi that allows us to actually extract the ovum, the eggs dan store dia. Okay, store dia dalam cryopreservation lah, boleh. Cuma dia mahal lah. Okay, ada option tu untuk perempuan sebab sekarang makin ramai perempuan yang choose untuk kahwin lambat. Ada risiko lah untuk perempuan, the longer the ovum atau the egg cell tu stay dalam badan you, chances are with time dia akan rosak. Sebab tu ada certain diseases macam Down syndrome, dia memang dikaitkan dengan quality ovum. Sebab tu perempuan yang pregnant di umur yang agak tua, chance untuk dia dapat anak yang ada certain diseases meningkat disebabkan oleh quality ovum dia. Okay, the longer it stays in the body, the lower the quality lah. Untuk lelaki tak ada masalah sebab dia hasilkan sperm yang baru setiap kali dia punya cycle. Okay, so ini yang dia cerita pada you dalam syllabus untuk menambah information lah. Dia tak cerita terlalu panjang. Kalau you are curious boleh baca dia. Okay, kalau you tengok dekat sini dia tunjuk pada you ada satu soalan. Okay, ini soalan bentuk terbuka. Okay, this could be soalan esei bentuk terbuka dan mungkin boleh jadi 3 atau 4 markah. Okay, sebab dia minta you punya opinion. Bermaksud perlu ada pembacaan luar lah. Untuk anak-anak yang malas membaca, sila akses jawapan buku teks ni dan tengok apa jawapan dia. Okay, kalau tak Google je lah. You Google ways to overcome premenstrual syndrome. Keluarlah banyak gila jawapan dalam Google tu. Okay. Alright, dan yang ni pun sama. Ini soalan prediction apa yang akan berlaku kalau fertilization does not occur. Alright. Okay, I will end here. Soalan-soalan ni teacher tak suruh you jawab. Formative practice 15.3 ni boleh baca sahaja, cari jawapan dia. Okay, tolong tengok. Kita akan sambung kelas seterusnya kita with 15.4. Kita akan tengok development of fetus. Okay, tapi dia ringkaskan juga ni sebenarnya. We might need another 2 or 3 periods lah untuk habiskan chapter ni. Teacher minta tolong, okay. Topik ni antara yang pelajar consider sebagai susah. Hampir kebanyakan pelajar
consider topik 15 ni sebagai susah, tolong cari bahan bantuan online kalau perlu. Okay, sangat banyak. Cuma berhati-hati dengan konten dia. Kalau you rasa dia conflicting dengan buku teks, dan kita stick dengan buku teks. Alright, itu dia punya rule dia untuk SPM. Okay, otherwise teacher tak ada masalah untuk you mengguna sebarang bahan yang you jumpa online lah. Dan kalau you rasa bahan tu membantu you, boleh share dengan kawan-kawan supaya dibantu kawan-kawan as well. Otherwise, kalau dah baca, dah tengok pun masih tak faham, the only option yang ada ialah hafal lah. Okay, selalunya untuk topik ni, soalan yang keluar banyaknya soalan-soalan berbentuk tertutup, fakta. Tapi macam teacher sebut tadi, ada soalan yang berbentuk opinion tu, dia akan duduk di essay bentuk terbuka lah. Alright, atau soalan kebat. Alright, I will have to stop here. Teacher dah ambil masa you. Ada soalan sebelum teacher akhiri kelas? Okay, sunyi sepi tak ada lah tu. Alright, kalau tak ada soalan, then I'll end this lesson here. Okay, kita akan sambung kelas seterusnya with 15.4. Teacher akan share video kejap lagi. Okay, dan teacher harap kalau tak faham, tolong tanya. Sebab topik ni akan keluar dalam ujian semester you. Okay, itu sahaja for today. Thank you for your attention and your time. I will see you guys again next time. Assalamualaikum. Thank you, teacher. Wassalam. Thank you. Thank you, teacher. Thank you.